Alhamdulillah. Abang Zaid daripada Ampang, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya dah boleh, tapi kurang keyakinan. Keyakinan tu akan boleh bertambah sekiranya Okay, kita tunggu sebentar mungkin yang lagi yang tengah nak masuk tu, setting nak masuk. Hari ini kita memperbahaskan berkenaan dengan wuduk, syarat sah salat, dan kalau sempat kita masuk tentang rukun solat, insyaAllah. Agak penting jugalah hari ini perkara yang kita lakukan setiap hari. Alhamdulillah. Okay, kita tunggu lagi 2 orang, 30 kita mula. Kelas kita 40 berapa? 48. 40 semalam 42, 43. Lagi 2 orang masuk, kita mulakan insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita niat belajar untuk melepaskan kita fardu ain, melepaskan kita daripada kefarduan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita niat belajar untuk mengeluarkan kita daripada belenggu kejahilan. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa'ah wa ifadah wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya menjadi satu majlis yang memberikan kebaikan kepada diri kita, mengeluarkan kita daripada kejahilan dan menjadikan ibadah kita semakin sempurna, insyaAllah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk pada furudul wudu, fardu wudu, fardu wudu. Ini tiap-tiap hari yang kita buat. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar ini menjadikan wuduk kita lebih sempurna. Menyempurnakan lagi wuduk kita insya-Allah.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita terus pergi pada bahasa Melayunya lah untuk mudah kita ikuti insya-Allah. Katanya musannif tentang fardu wudu. Ini perkara-perkara yang berkaitan tentang wudu. Ya. Wudu itu diambil daripada kalimah wada'atun. Wada'atun ini maknanya indah ataupun bersih. Ada juga yang mengatakan kalimah wudu itu diambil daripada al-wudu'a. Al-wudu'a maknanya adalah membasuh anggota. Adapun daripada sudut istilahan syarak, maksud daripada sudut syarak, makna wudu itu adalah membasuh sebahagian anggota dengan niat yang tertentu melalui cara yang tertentu. Waalaikumsalam Suzaimi. Ya, jadi makna wudu itu apa dia? Adalah membasuh tempat yang tertentu dengan cara yang tertentu melalui niat yang tertentu. Ini ghaslu a'dha'i makhsusah bi niyatin makhsusah. Itu makna wudu. Ya. Wudu ini juga dipanggil dengan hadas kecil, mengangkat hadas kecil. Kalau mengangkat hadas besar, caranya lain. Mengangkat hadas kecil ni dia ada dua. Yang pertama dengan wudu, yang keduanya dengan tayammum. Tapi dalam buku yang kita pelajari ini dia tidak membahaskan tentang tayammum kerana ianya ringkas, jadi difokuskan pada perkara-perkara yang menjadi keutamaan kita ya dalam seharian kita. Jadi tayammum ni kuranglah kita pakai, insya-Allah kalau ada rezeki kita belajar pada satu kitab yang lainnya yang memperbahaskan tentang tayammum. Jadi di sini memperbahaskan tentang wudu. Adapun fardunya wudu itu ada 6. Okey, fardu wudu ini ada 6. 4 daripadanya diambil daripada Al-Quran. 2 daripadanya diambil daripada hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, jadi dalam Al-Quran ada 4. Ini basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, sedikit daripada rambut. Di sini ada khilaf tentang makna sedikit tu adakah setengah ataupun keseluruhan. Nanti kita akan bahaskan. Kemudian yang terakhir basuh kaki. Ini saja. Yang 2 diambil daripada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan ibda'u bima bada Allah, mulakanlah sesuatu dengan dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai dengan niat. Okey, tujuannya apa? Niat ni adalah membezakan di antara adat dan ibadat. Contohnya macam kita duduk di dalam masjid. Duduk dalam masjid, kita duduk saja tanpa niat, maka duduknya itu jadi duduk biasa. Tapi kalau kita duduk dengan niat i'tiqah, maka ia sudah berubah daripada adat duduk ibadat. Itu pentingnya niat. Jadi fardu wudu itu ada 6. Yang pertamanya adalah niat. Niat itu apa dia? Makna niat. Jom kita fahamkan sama-sama makna niat. Kadang orang ada keliru di antara makna niat dan makna azam. Makna azam. Niat ini adalah yang pertama qasdun, menghendakkan, yakni menghendaki, bukannya terpaksa ataupun tak sengaja. Niat ini adalah mengqasadkan ataupun menghendaki. Itu makna niat. Dan niat apabila disebut di dalam hukum ataupun dalam syarak, niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menghendaki sesuatu ataupun menqasad. Saya sebut qasad je, mungkin kita dah faham makna qasad.
yakni menujukan ataupun menghendaki sesuatu itu, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menghendaki sesuatu diiringi dengan perbuatan, maka itu dinamakan niat. Okey. Contohnya niat itu kita qasad menghendaki sesuatu dan diiringi pada perbuatan. Maknanya dua-dua itu mesti melazimi. Contoh, macam kita membasuh muka. Membasuh muka, kita ambil air, kita dah letak air di bahagian muka kita, di situlah baru kita mula niat. Tempatnya niat, wa mahalluha, tempat niat adalah di dalam hati. Tempat niat di dalam hati. Niat itu dimulai ketika membasuh sebahagian daripada anggota. Kalau solat, ketika mengangkat takbiratul ihram. Ini diiringi dengan perbuatan. Satu saja niat yang tak boleh diiringi dengan perbuatan, niat puasa. Kalau nak diiringi dengan perbuatan, yakni pada ketika masuk terbit je fajar, waktu tu niat, jadi payah kepada kita nak melakukan, maka dengan sebab itu niat di waktu malam. Pada ibadah yang lain, niat itu mesti diiringi dengan perbuatan. Itu baru nama niat. Kalau kita sebut sebelum daripadanya, itu dipanggil at-talaffuz. Lafaz niat. Nawaitu sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, kemudian kita basuh. Yang kita baca sebelum daripada perbuatan itu dipanggil lafaz niat. Okey. Lafaz niat ini di sisi Al-Imam Syafi'i hukumnya adalah mubah, harus, untuk membantu hati kita menghadirkan niat ketika dalam basuhan. Jadi niat itu, bila kita nak niat ini apabila kena air di bahagian muka kita, dan ketika tu kita hadirkan niat sambil kita mengosokkan muka kita. Niat tu tempatnya mana? Di dalam hati. Itu niat. Jadi yang kita lafaz sebelum daripadanya itu dipanggil lafaz niat, bukannya niat. Kemudian kalau sesuatu yang kita sebutkan, macam saya sekejap lagi saya nak solat witir, belum masuk solat witir lagi, itu dipanggil azam. Nak buat sesuatu tetapi tidak diiringi dengan perbuatan, itu dipanggil azam. Itu beza niat dan azam. Jadi setiap ibadah niat dia mesti diiringi pada perbuatan. Jadi niat wuduk macam mana? Niat wuduk ni bila kena je air di anggota muka kita, di situ kita niatkan di dalam hati. Niat wuduk di dalam hati. Niat wuduk ni mudah aja. Yang penting dia ada qasad. Menghendaki buat benda tu bukan sebab terpaksa, bukan sebab bukan sebab tak sengaja buat. Mesti dia buat itu dengan sebab dia hendak ambil wuduk tersebut. Akan dibasuh bahagian daripada mukanya, sahaja aku ambil wuduk. Sampai situ je dah cukup. Itu yang fardu niat. Kita ambil wuduk, kena je sikit daripada juzuk muka kita saja aku mengambil wuduk. Okey, ataupun saja aku mengangkat hadas kecil. Kerana Allah Ta'ala itu adalah sunat sahaja. Yang penting sahaja qasad. Dan tujuannya sahaja aku mengambil wuduk. Dia ada beberapa martabat niat. Yang paling tinggi disebut sahaja aku mengangkat fardu wuduk. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sahaja aku mengangkat wuduk. Sahaja aku mengambil wuduk. Semua boleh, tak ada masalah. Yang penting ada lafaz sahaja, dan yang kedua ta'yin perbuatan tersebut. Menentukan perbuatan tersebut. Sahaja aku mengangkat wuduk. Bila? Dalam hati, ketika basuh anggota kita. Jadi niat ni sebenarnya mudah aja. Tak ada susah sangat kan, kerana Allah Ta'ala. Semua nak masukkan tidak. Tapi kalau boleh itu lebih baik. Kalau dia terkeluar daripada basuhan muka pun, kerana Allah Ta'ala itu pun, itu tidak menjejaskan, kerana niat itu hanyalah qasad, menghendaki, dan kemudian matlamat yang dikehendaki, yakni mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat wuduk. Itu berkenaan dengan niat. Jadi kita fahami niat ini
Niat adalah sesuatu yang dikehendaki ataupun diqasad, ditujukan, mengiringi dengan perbuatan, tempatnya adalah di dalam hati. Yang kita lafazkan saja akan kat wuduk kerana Allah Ta'ala, itu dipanggil at-talaffuzun bin niyah. Lafaz niat yang membantu untuk menghadirkan niat di dalam hati. Jadi lafaz itu bukan niat. Jangan tersalah. Lafaz yang kita baca sebelum daripada basuh muka itu, lafaz itu bukan niat. Itu lafaz niat. Niatnya adalah ketika basuh daripada juzuk anggota dan tempatnya adalah di dalam hati. Itu berkenaan dengan niat. Boleh clear niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Okey, di sini ada beberapa masalah yang kita akan sebutkan nanti. Membasuh wajah. Kita tengok had wajah itu, di mana had wajah? Adapun batasnya dari tempat tumbuhnya rambut kepada sampai tempat tumbuhnya gigi bahagian bawah dan sampai janggut. Okey. Had muka panjangnya. Panjangnya daripada tempat tumbuhnya rambut. Yang ini di depan, di ubun-ubun depan ni, ke bawahnya sampai dagu. Dan daripada dagu membawa ke tepi itu di bahagian bawah tumbuh gigi. Yang ini di geraham belah bawah kita ni lah. Geraham belah bawah kita ni daripada tepi sampai ke dagu kita. Ini adalah bahagian panjang ni. Daripada tempat permulaan tumbuhnya ubun-ubun rambut sampailah ke bawah dagu ni. Kemudian dia punya lebar daripada telinga sehinggalah ke telinga kiri ke telinga kanan. Yang ni bermulanya telinga tu masuk ke dalam, pergi kepada telinga yang sebelah, itu bahagian muka. Jadi semua yang ada di bahagian muka, semua yang berada di bahagian muka maka wajib dibasuhkan. Okey. Di sini ada masalah jika perempuan rambutnya panjang. Maka kebiasaan perempuan dia akan selakkan dia punya side burn tu ke belakang. Okey. Okey. Jadi bila dia selakkan ke belakang, itu adalah rambut yang duduk di dalam bahagian muka, betul? Okey. Saya tanya, sideburn ni duduk dalam muka ataupun tidak? Duduk dalam muka, betul? Jadi bila dia duduk dalam muka, maka dia wajib basuh. Tetapi apabila perempuan meletakkan sideburn-nya ke belakang, maka dia tak kenakan air yang diletak kat belakang tu, maka tidak sah basuhan mukanya. Okay? Jika rambut itu duduk di dalam bahagian muka. Boleh faham? Okay? Saya ulang lagi sekali. Jika rambut yang ada pada sideburn wanita itu, dia diletakkan di bahagian belakang, diselitkan kat tepi telinga, kemudian dibasuh muka yang rambut itu tidak dibasuhkan, tak kena air, maka tidak sah basuhan mukanya. Jadi wajib basuhkan itu juga kalau dia bahagian daripada muka. Maka sebaiknya ada dua cara. Ketika nak ambil wuduk, perempuan yang ni diturunkan. Okey, jadi bahagian rambut yang duduk dalam had muka tu, yang itu yang wajib dibasuhkan. Kalau lebih panjang daripada had muka, contohnya kalau dikeluarkan sideburn dia lebih sampai ke sini, yang keluar daripada had muka itu tak wajib. Yang penting yang duduk dalam had muka. Itu cara yang pertama. Keluarkan, lepas tu ambil wuduk, basuh sekali. Ataupun kalau dia nak selitkan juga ke belakang, ianya tidak menjadi masalah. Tetapi ketika basuh muka tu, tangan tu disampaikan sekali di bahagian rambut yang ada di tepi telinga. Okey, boleh faham? Okay, jadi semua jenis bulu yang ada di bahagian muka maka wajib dikenakan air. Okey. Berbeza dengan orang yang janggutnya tebal. Contoh macam Syah, janggutnya tebal. Janggut tebal ini sunat kenakan air di hanya wajib dibasuhkan di bahagian atasnya sahaja, tak perlu nak kena basuh semua. Tapi kalau janggut yang nipis macam saya, kalau duduk borak dengan saya nampak kulit. Beza janggut nipis dengan janggut tebal ni, janggut nipis ni bila kita duduk bersemuka
berborak dengan dia, dekat bahagian tumbuh janggutnya itu nampak kulit, maka ketika itu wajib dia basuhkan kulit yang berada di bawah janggutnya. Tapi kalau kita borak dengan dia, janggutnya itu tak nampak kulit dalam, maka itu dipanggil janggut yang tebal. Maka janggut yang tebal itu tak perlu disampaikan air di bahagian bawah-bawah kulit di bawah janggutnya, hanya dibasuhkan di bahagian atasnya dan sunat diselati. Diselati macam ni, diselati dia punya janggut. Itu bagi orang yang ada janggut panjang lah. Itu membasuh bahagian muka. Itu had muka kita. Jadi segala had muka ni yang ada bulu, maka kita kena basuhkan dia. Sunat kita menggosok pada maqain. Maqain ni adalah tempat keluarnya tahi mata ketika kita bangun tidur. Maqain. Ni di bahagian maqain ni sunat kita basuh. Kerana apa? Terkadang kalau tahi mata kita terlampau dalam ataupun terlampau tebal, kita ambil wuduk subuh tu, kita tak basuh, maka ia tidak kena pada bahagian tepi-tepi mata. Jadi itu boleh menyebabkan kita punya wuduk tidak sah. Okey? Itu had bahagian muka. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dua tangan kita daripada permulaan jari jemari sampailah ke siku kita ni, maka wajib kita basuh. Basuh dia ada dua. Basuh dengan menyapu. Kalau di kepala mengusap je, mengusap. Kalau basuh ni mesti air yang mengalir. Kalau nama basuh itu adalah mestilah dengan suatu air yang mengalir. Kalau contoh kita guna spray tu, kita dah spray muka kita, dah ada air yang mengalir, maka air itu kita usapkan di bahagian muka kita tanpa mengangkat tangan. Bila kita angkat je tangan, kita tak basuh semua bagi rata, maka tangan kita tu dah jadi air mustakmal, sedangkan muka kita itu tak habis lagi mendapat basuhan yang pertama. Jadi bila kita basuh wajah kita tu, biarlah air itu meratai. Jangan angkat tangan lagi. Bila angkat tangan, dia dah jadi mustakmal dah. Bila dia letak balik, maka air itu tak boleh diguna pakai dah. Jadi bila kita angkat air dah kena kat muka kita, jangan diangkatkan lagi tangan itu selagi tak ratakan keseluruhan wajah kita. Barulah dikira satu kali basuhan. Begitu juga dengan tangan, basuh. Basuh tangan dengan satu air yang mengalir, sampailah ke siku. Cuma sunat, sunat kita melebihkan basuhan setengah daripada kita punya lengan ni. Setengah lengan ni sunat kita basuhkan ketika wuduk. Kerana Nabi SAW mengatakan, tablughul halyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu'u. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sampainya had perhiasan di dalam syurga itu dipakai oleh seseorang itu sekira mana mengikut had ketika ia berwuduk. Mengikut had ketika ia berwuduk. Jadi kalau seorang itu berwuduk sampai sini, maka perhiasannya dipakai sampai sinilah. Sama ada gelang ke ataupun perhiasan lain, perhiasan syurga kan. Tapi kalau kita sampai setengah, maka sampai sini boleh dipakai. Ini hadis Nabi SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Nabi SAW mengatakan, aku mengenali umatku di akhir di hari kiamat nanti adalah daripada ghurral muhajjalin. Ghurral muhajjalin ni orang yang basuh had mukanya itu berlebihan, lebih daripada had muka. Yakni ketika basuh muka, dibasuh kepalanya sekali, disapu telinganya dan disapu tengkuknya sekali. Muhajjalin ni adalah kakinya itu dibasuh bukan sekadar sampai buku lali, bahkan setengah daripada betis, sampai setengah betis dia basuh. Ini sunat. Nabi kenal umatnya di akhirat nanti adalah orang yang ada cahaya ghurral muhajjalin, cahaya ghurral muhajjalin min atharil wudu, daripada kesan wuduk mereka. Nabi kenal.
Jadi ini di antara salah satu cara untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW dengan kita menjaga wuduk kita. Orang yang menjaga wuduk, sentiasa menjaga wuduk, maka orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita mati dalam keadaan kita berwuduk, meninggal dalam keadaan berwuduk, katanya ulama, orang yang meninggal ketika wuduk adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, keadaan suci. Sebab itu bila kita nak tidur, sunat kita berwuduk. Kalau kita nak keluar rumah, kita berwuduk. Supaya Allah pelihara kita, dan kalau berlaku apa-apa pada diri kita, maka kita dikira orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau basuhan di lengan itu, basuhan di tangan tu sampai ke siku itu wajib. Sampai ke setengah lengan itu hukumnya sunat. Jadi boleh kita basuh sampai setengah daripada lengan kita, kerana ada hadis yang mengatakan bahawasanya perhiasan itu akan dipakai mengikut had wuduk yang mereka lakukan. Kemudian sunat kita lebihkan bahagian muka dan bahagian kaki ketika membasuh sehingga sampai ke setengah betis, kerana Nabi SAW mengatakan, aku kenal umatku dengan sebab ghural muhajjalin. Ghural muhajjalin ini adalah orang yang ambil wuduk, basuh mukanya lebih had, basuh kakinya lebih had setengah sampai betis. Jadi had tangan sampai sampai siku dan setengah daripadanya sunat. Kemudian yang keempat, mengusap sebahagian daripada rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Okey, yang keempat adalah mengusap rambut kita. Okey. Kalau orang tu botak, dia usap kepala, ya. Dia usap, dia bukan basuh. Dan saya kata tadi, kalau basuh mestilah dengan sesuatu air yang boleh mengalir. Kalau usap ni, walaupun kita sentuh tangan kita, tak ada air yang mengalir, tapi tangan kita basah, kita usap kepala kita sudah memadai. Sekurang-kurang minimumnya sehelai rambut, ya, ataupun ada pendapat yang mengatakan 3 helai rambut. Kalau seorang itu botak, maka dia sapu bahagian kepalanya, sapu bahagian kepalanya. Kalau dia ambil air dibasahkan, kemudian contohnya dia pakai serban ataupun kopiah yang ada lubang-lubang tu, kemudian dia pakai serban. Dia malas nak buka serban, maka dia ambil air, dia titikkan air kena dekat bahagian kepalanya, maka ianya juga sah, ya, memadai. Yang penting air kena basah di bahagian kepala. Okey, itu bahagian kepala. Tapi sunat untuk kita membasuh keseluruhan kepala kita. Di sinilah ada khilaf di antara para ulama dalam memahami ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum. Famsahu, sapulah kepala kamu. Ada, kalau Imam Syafi'i mengatakan ba itu maknanya litab'id, ba yang bererti sebahagian, tapi Al-Imam Malik mengatakan ba itu bi ru'usikum, ini ba yang maknanya kullu, keseluruhan kepala kamu. Yakni di sisi mazhab lain, ketika membasuh kepala, bahagian kepala ni, dia kena basuh semua sekali. Jadi sebab itu kalau orang yang nak mentaklid mazhab Imam Malik, contohnya dia pergi umrah, dia nak taklid mazhab Imam Malik, boleh, dengan syarat dia berwuduk dengan wuduknya Imam Malik. Dia nak taklid mazhab Imam Malik sebab apa? Sebab Imam Malik ni kalau bersentuh di antara lelaki dan perempuan, wuduknya tidak batal, kecuali sentuhannya itu berdasarkan dengan hawa nafsu. Kalau tidak ada unsur hawa nafsu, maka wuduknya itu tidak terbatal. Tapi kita kena tahu, kalau kita nak taklid, mestilah cara wuduknya sah. Kalau cara wuduk tidak sah, maka tidak sah mentaklid mazhab lain. Okey, itu membasuh bahagian kepala. Ya, sunat juga kita membasuh sekali ketika basuh kepala, basuh sekali telinga kita. Basuh telinga ni dia ada 15 kaifiat, 15 cara. Sebab apa telinga ni basuhan dia sunat? Sebab di sini ada khilaf, ulama mengatakan telinga ini ada bahagian daripada muka, ada bahagian daripada kepala,
Telinga ini adalah bahagian mustaqillah yang berasingan, maknanya dia bahagian dia sendiri. Jadi sunat bila kita basuh muka, kita basuh sekali telinga kita. Meraihkan pendapat ulama yang mengatakan telinga adalah bahagian muka. Begitu juga bila kita basuh kepala kita, sunat kita menyapu juga telinga kita, meraihkan pendapat yang mengatakan telinga adalah bahagian daripada kepala. Dan lepas daripada kita basuh kepala, sunat juga kita membasuh telinga dengan air yang baru, kerana meraihkan pendapat yang mengatakan telinga itu adalah bahagian dia tersendiri yang terasing daripada kepala dan muka. Jadi dah 9. Kemudian sunat 3 kali kita menekup kita punya telinga, dan sunat kita masukkan jari kelengkeng kita di dalam bahagian telinga 3 kali. Jadi ada 15 basuhan telinga ni sebenarnya, kalau ikut semua pendapat ulama. Itu berkenaan dengan basuh kepala. Jadi walaupun di sisi mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya sehelai rambut ataupun membasahkan air kenakan di bahagian kepala, tetapi afdalnya kita basuh keseluruhan kepala kenakan air. Kerana apa? Kerana setiap bahagian yang dikenakan air itu, maka bahagian itu akan terkeluarnya dosa-dosa daripada air yang jatuh daripada kesan wuduk itu, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, setiap air yang kena pada bahagian badan manusia itu, pada bahagian juzuk daripada wuduk itu, air itu akan mengeluarkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa muka, dosa tangan, dosa mata kita, dosa telinga kita, dia akan keluar sekali. Maka semakin banyak bahagian yang kena dengan kita amalkan sunnahnya sekali, maka semakin banyak dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, itu yang keempat. Basuh kepala. Sekurang-kurangnya sehelai rambut. Okay, kalau perempuan rambut panjang, dia basuh rambut, tapi rambut tu keluar daripada had kepala. Contohnya rambut yang di bahagian rambut panjang, rambut hujung, dibasuh di hujung tu, maka basuhan itu tidak sah. Okay, basuh rambut itu mestilah rambut itu duduk di bahagian kepala kita. Duduk di bahagian kepala. Kalau diduduk di luar, rambut yang panjang keluar daripada had kepala, maka basuhan itu tidak sah. Mestilah duduk di bahagian kepala. Itu yang keempat. Tengok, keempat ni dikata mengusap. Mengusap ni, tangan basah, usap memadai. Tak perlu nak kena ada air banyak sehingga mengalir, lepas tu kita usap-usap, tak perlu. Basah tangan, kemudian usap. Sunat ketika berwuduk kita menggosok anggota kita. Anggota kita ni, muka kita, tangan kita, kaki kita. Kalau kita tak gosok, contohnya kita basuh tangan dekat sinki tu, kita letak je tangan kita tu lepas tu kita tengok semua dah kena, okey dah. Kita basuh pula kaki kita dengan air tanpa kita gosok, hukumnya sah, tetapi tak dapat pahala sunat. Untuk meyakinkan wuduk kita kena dengan tempat dia, maka kita kena usap, kena gosok bahagian wuduk kita. Okay, itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yakni buku lali, panggil buku lali. Daripada hujung jari-jari kita sampai ke buku lali, maka sunat kita basuh. Di sini ada satu ancaman daripada Nabi SAW. Nabi mengatakan, wailun lil aqab, celakalah golongan-golongan yang mempunyai tumit. Apa yang dimasukkan dengan hadis tersebut? Disebutkan dalam syarah hadis bahawasanya ramai orang yang berwuduk, dia punya bahagian belakang ni dia tak kena. Dia basuh, dia kena ke air bahagian depan, dia gosok bahagian depan, dia punya belakang ni tak kena. Saya pun pernah nampak orang berwuduk, dia tak kena bahagian belakang ni. Jadi sebab itu sunat kita gosok bagi kita betul-betul clear. Belah belakang ni pun biar kena airnya. Okay? Dan sunat juga menyelati di celah-celah jari jemari kaki dan tangan kita. Sebab apa? Sebab mungkin ada kotoran yang menegah daripada sampainya air. Kita nak wuduk kita ni sempurna dan solat kita sah. Kalau wuduk sempurna, solat kita sah lah. Orang tanya juga, macam mana kita nak dapat khusyuk dalam solat? Kata ulama, daripada wuduk kita dah khusyuk dalam wuduk. Cuba khusyuk dalam wuduk, insya-Allah kita dapat khusyuk dalam solat.
Macam mana nak khusyuk dalam wuduk? Setiap kita basuh anggota kita, sunat kita berdoa. Ya. Walaupun ianya tidak ada doa yang khusus, tetapi sunat untuk berzikir dan mengingati Allah pada ketika berwuduk. Ketika kita basuh muka, maka kita minta Allah, ya Allah, serikanlah wajahku seperti wajah-wajah orang soleh. Al-Imamul Ghazali ada sebutkan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, doa setiap daripada basuhan. Kalau basuh muka, dia doa Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhi a'daika. Ya Allah, putihkan, serikan wajah aku, janganlah engkau gelapkan wajah aku seperti wajah musuh-musuhmu. Basuh tangan je, tangan kanan. Ya Allah, Allahumma a'ti kitabi biyaminih. Ya Allah, berikanlah lembaran kitabku di akhirat nanti di bahagian kanan aku. Basuh tangan kiri, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'a dhahri. Ya Allah, janganlah kau berikan kitabku, lembaranku di akhirat dengan tangan kiriku. Kemudian basuh rambut, Allahumma ghashini min rahmatika. Ya Allah, siramkanlah kepadaku dengan rahmatmu. Basuh telinga, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, bagi aku dengar seruan-seruan yang menyampaikan aku ke syurga. Basuh kaki kanan, ya Allah, tetapkanlah kaki aku ini ketika berjalan di atas siratmu, ya Allah. Basuh kaki kiri, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ilan nar. Ya Allah, janganlah kau gelincirkan kaki aku di dalam neraka. Khusyuk kita di dalam solat akan membawa kita, khusyuk kita di dalam wudu akan membawa kita khusyuk di dalam solat. Jadi, bila orang tanya, di mana permulaan kita nak mula khusyuk ketika berwuduk? Ingat Allah Ta'ala ketika berwuduk, maka dia akan membawa kita khusyuk di dalam solat. Ya, di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengingati Allah ketika wuduknya, maka Allah Ta'ala akan menggugurkan segala dosa-dosa daripada sekalian tubuh badannya. Dan barang siapa yang tidak mengingati Allah ketika berwuduknya, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya di bahagian yang terkena air daripada wuduknya sahaja. Itu ada beza. Jadi, bila kita basuh bahagian daripada anggota kita, kalau boleh kita berzikir, kerana di sini ada kesan ketika kita nak solat nanti. Okay. Membasuh kaki, mesti jangan tinggal bahagian belakang tu, usap. Kita dah kata tadi, Nabi kenal kita di akhirat, bila kita wuduk, lebih sampai setengah daripada betis. Ghurral muhajjalin. Dikenali umatku di akhirat adalah kesan wuduk yang dipanjangkan pada basuhan mukanya dilebihkan dan basuhan kakinya dilebihkan. Ini khabar berita gembira bagi mereka yang berwuduk dengan sempurna daripada Nabi SAW. Okey, yang keenam adalah tertib. Keenam adalah tertib. Okay. Tertib ni apa dia? Tertib ni mengikut turutan. Alla yuqaddima udhun ala udwin. Tidak mendahului anggota dengan anggota yang lain. Maknanya, tangan, dibasuh tangan dulu kemudian baru muka. Ini tangan tu sudah mendahului, maka itu tidak dikira tertib. Dia ada beza. Satu tertib, satu berturut-turut. Dalam wuduk, tertib itu hukumnya fardu. Tertib maknanya ikut susunan. Muka dulu, tangan, kemudian usap kepala, kemudian kaki. Itu dipanggil tertib. Yang keenam, tertib. Yang ini dia mengikut aturan daripada atas itu, kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut daripada muka, kemudian tangan, kemudian usap rambut dan kemudian kaki. Kalau mualah berturut-turut, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Berturut-turut ni macam mana? Yakni an la yajuffa udwin ala qabla an yaghsila udwin akhar. Tidak kering anggota yang pertama sebelum membasuh anggota yang kedua. Kalau kita basuh muka, kemudian kita rehat. Kita duduk bawah kipas kan, kemudian muka kita kering. Tapi kita tak niat nak memutuskan daripada wuduk. Cuma kita saja melambatkan, lepas tu baru kita basuh tangan. Dari sudut hukum, ia masih sah. Ataupun satu masalah, kalau seorang itu basuh mukanya di rumah. Basuh muka di rumah tiga kali, lepas tu air habis. Allah, air habis. Jadi dia nak ambil basuh tangan pula, dia tak putuskan lagi dia punya niat.
dia basuh tangannya pula dekat Putrajaya, contohnya lah. Kan, basuh tangannya dekat Putrajaya. Dalam perjalanan, tak ada perkara yang berlaku yang membatalkan wuduk, yakni terkentut ataupun menyentuh wanita ajnabi. Dia tak ada buat. Jadi sampai sana, dia basuh tangan pula. Sampai dekat Putrajaya, basuh tangan. Ini masalah ini masalah. Basuh tangan, kemudianlah di Putrajaya pun habis air. Dia pergi Bangi pula. Sampai Bangi, dia basuh kepala. Kemudian, dia basuh kaki sekali. Saya nak tanya, wuduk dia sah ataupun tidak? Okey, wuduknya sah selagi mana ia tidak memutuskan niat wuduk, selagi mana dalam tempoh untuk dia membasuh anggota yang lain itu tidak ada perkara yang membatalkan wuduk, maka wuduknya sah. Tetapi yang disunatkan berturut-turut lepas satu lepas satu. Bahagian yang pertama belum kering, kita dah basuh bahagian kedua. Bahagian kedua belum kering, kita dah basuh bahagian ketiga. Itu dipanggil berturut-turut. Dipanggil mualah. Jadi hukum mualah itu sunat. Hukum tertib itu adalah fardu. Tertib tidak mendahului anggota dengan anggota yang lain. Itu berkenaan tentang fardu wudu. Okay. Selain daripada itu berkumur-kumur, sebelum daripadanya al-istinsyak, masukkan air, al-istinsar mengeluarkan air daripada hidung. Kemudian membasuh telinga, kemudian menyelati tangan, kaki, maka itu hukumnya adalah sunnat sahaja. Itu adalah sunnat. Senang je wuduk ni. Tapi kita nak dapat wuduk yang sempurna, mestilah kita bawakan segala sunnah-sunnah di dalam wuduk kita. Itu fardu wuduk ataupun rukun bagi wuduk. Ada soalan? Kita nak masuk pada bahagian mandi pula. Okey, tak apa, kita simpan soalan pada akhir nanti insya-Allah. Okey, mujibatil ghusli, yang mewajibkan mandi. Okey, perkara-perkara yang mewajibkan mandi, tentang perkara yang mewajibkan mandi ini, dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah, hadas besar. Okey, hadas besar ni disebabkan berhubungan atau keluar mani, sebab tidur atau selain daripadanya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersama dengan niat menghilangkan hadas besar ataupun junub. Okey, hadas besar ni dia akan berlaku dengan sebab 6 perkara sahaja. 6 perkara, 3-nya yang ishtiraku bainan nisa'i war rijal, 3 daripadanya berkongsi di antara lelaki dan perempuan, dan 3 daripadanya khusus kepada perempuan. Tengok di situ ada 6. 3 daripadanya yang berkongsi di antara lelaki dan perempuan adalah yang pertama bersetubuhan lah. Ini memasukkan hasyafah ke faraj. Maaf cakap, bahagian yang tempat kulit yang dipotong ketika sunat itu. Apabila had itu sudah masuk, maka wajib mandi. Tak perlu sampai habis. Maaf cakap, ini ilmu. Jadi bahagian dihilang kulit daripada zakar itu, bila masuk di faraj, maka wajib mandi. Itu yang pertama, lelaki dan perempuan kena mandi. Yang kedua, keluar mani ataupun sperma. Ini keluar air mani lah. Sama ada dengan cara tidur ataupun dengan sengaja mengeluarkan, dipanggil onani, hukum dia haram, ataupun dengan cara-cara yang lain dengan melihat, maka keluar air mani, maka wajib mandi. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kemudian haid, nifas, melahirkan, ini khusus 3 ini hanya pada untuk perempuan. Haid, sekurang-kurang haid bagi perempuan 24 jam, sehari semalam. Ghaliban haid bagi wanita ini 7 ataupun 8 hari. Paling banyak haid bagi wanita adalah 15 hari. Lepas lebih daripada 15 hari, maka darah itu dipanggil darah istihadah, maka wajib mandi. Dalam permasalahan haid ni, dia banyak dia punya cabang-cabangnya. Bagi wanita-wanita wajib belajar. Sama ada suami menyuruh dia belajar ataupun suami sendiri yang mengajarkan kepadanya. Kalau ghalib 7 hari, 8 hari, 7 hari, 8 hari, kemudian ada sebulan yang keluar lebih daripada 7 hari, 8 hari, maka itu juga dikira istihadah, tak tunggu lebih-lebih daripada 15 hari.
Kadar yang nak menentukan di antara dua haid itu, sucinya mestilah 15 hari. 15 hari lepas daripada tu keluar darah, maka itu darah haid yang kedua. Haid itu haid. Kemudian nifas. Nifas ni apa dia? Nifas ini adalah darah yang keluar selepas daripada keluarnya nafas. Nifas ni diambil daripada nafas. Nafas apa? Anak lah. Lepas melahirkan. Nifas ni adalah darah yang keluar selepas daripada melahirkan, walaupun satu lahzah, walaupun satu titik, maka dia kena mandi nifas. Kalaulah darah itu lepas daripada melahirkan, darah itu tidak keluar selama tempoh lebih daripada sampai 15 hari, lepas 15 hari baru keluar darah, maka darah itu dipanggil darah haid. Kerana dah mula ada tempoh suci 15 hari. Kalau ada gap 15 hari suci, maka keluar darah lepas daripada tu dipanggil darah haid. Okay. Tapi dia wajib juga mandi kerana mandi sebab melahirkan. Dia melahirkan. Yang kelima tu dia melahirkan. Dan yang keenam, mati. Mati ni wajib mandi. Siapa yang mandi? Bukanlah orang yang mati itu wajib mandi kat atas dia. Yang ni wajib kepada orang yang hidup untuk memandikan orang yang mati. Jadi mandi wajib ni ada 6 sahaja. 6 sahaja yang melibatkan tentang mandi wajib. Okey. Mandi wajib. Okey, apa rukun mandi wajib? Kita nak mandi wajib. Apa hukum mandi wajib? Ini secara ringkasnya mandi wajib. Mandi wajib ni dia ada 2 je syarat dia. Ni, 2 sahaja syarat mandi wajib ni. Kalau tak belajar pun tak tahu juga, walaupun nampak ringkas 2 syaratnya. Tapi di si Imam Rafi'i ada 3 syarat. Di si Imam An-Nawawi ada 2 syarat. Imam Rafi'i mengatakan wajib, syarat yang ketiga, wajib menghilangkan al-mani'. Mani' ni sesuatu yang menegah daripada sampainya air. Daripada kena air kat kulit. Ni wajib hilangkan dulu. Kalau ada kerak-kerak ke ataupun ada apa-apa yang menegah air daripada kena kulit, di sisi Imam Rafi'i, maka wajib kita basuh dulu bagi selesai, baru kita start mandi wajib. Okay, kalau tak ada, yang muktamadnya mandi wajib ni hanya 2. Yang pertama, niat. Nampak? Niat. Niat tu bila? Kena je sebahagian air di bahagian badan kita, maka di situ kita mula niat mengangkat hadas besar. Niat mengangkat hadas besar ataupun niat mengangkat hadas besar kerana haid, kerana nifas, kerana melahirkan, wiladah. Ataupun kita niat raf'ul janabah, mengangkat hadas besar. Itu sudah memadai. Jadi apabila kena je air, maka di situ mulanya kita niat. Kalau dia dah basuh kepala dia dah basuh, bila start basuh badan, baru dia niat, maka di kepala tadi tidak diterima, dia wajib ulang balik basuh kepala kerana basuhan kepala itu dah keluar daripada tempat niat. Sebab dia niat di badan. Jadi, ini 2 sahaja. Yang pertama niat dan yang kedua meratakan air keseluruhan badan. Seluruh badan mesti kena air. Mandi wajib ni seluruh badan mesti kena air. Sunat cara mandi wajib ni dimulai dengan bahagian kanan kita. Bahagian kanan sampai bawah selesai bahagian kanan. Bahagian kanan di hadapan, kemudian bahagian kanan di bahagian belakang. Ini basuh belah kanan dulu selesai. Kemudian basuh bahagian kiri di bahagian depan, kemudian bahagian kiri di bahagian belakang. Dan yang terakhir barulah basuh kepala. Dan sunat kita menggosok. Ini sunat yang dalam mandi, sunat yang sangat dituntut kita menggosok di tempat-tempat yang dikhawatiri tak sampai air. Dikhawatirkan air tak lalu dekat dia. Contohnya pada maqain. Maqain ni dekat mata tu, kemudian di telinga, kemudian di pusat, kemudian bagi yang gemuk, lipatan-lipatan di perut. Okay? Dan segala tempat-tempat yang terlipat, maka wajib untuk dia sampaikan air di situ. Untuk menyampaikan air mestilah dengan gosok ataupun mengenakan air tersebut di bahagian tersebut. Okay? Jadi sunat kita mandi bahagian kanan dulu, depan belakang, kemudian bahagian kiri depan belakang. Dia beza sikit dengan mandi
jenazah. Mandi jenazah ni sunat bahagian kanan depan, kemudian bahagian kiri depan. Kemudian barulah dipusingkan bahagian sunat dimulai dengan bahagian kanan belakang dan terus bahagian kiri belakang. Kalau kita nak depan belakang, penat jenazah dipusing beberapa kali kan. Jadi kalau untuk jenazah sunat kanan, depan, kiri, kemudian yang kali keduanya dipusingkan kanan belakang, kemudian kiri belakang. Itu untuk yang jenazah lah. Tapi kalau untuk umumnya kepada mandi janabah ni disunat bahagian depan belakang, dimulakan belah kanan, kemudian belah kiri, kemudian barulah kepala. Jadi meratakan air, kenakan air di seluruh bahagian, maka sudah terangkat hadas besarnya. Okey. Kalau ia tidak, maaf cakap, menyentuh kemaluannya, kubul dan dubul, maka sudah terangkat hadas kecilnya, wuduknya sudah terangkat, maka dia boleh terus solat. Tetapi kalau ia menyentuh kemaluannya ataupun duburnya dengan telapak tangan, maka wuduknya terbatal, dia kena ambil wuduk. Di sini dia ada satu masalah yang agak daqiq, yang agak dalam permasalahan fiqh yang agak dalam, berkenaan tentang cara kaifiat untuk kita ni nak bebas daripada memegang kemaluan depan dan belakang. Tapi dia ada niat yang khusus. Sebelum kita mandi, kita niat yang khusus. Kalau semua bersedia nak dengar, next time insyaAllah saya akan cerita, sebab dia ada complicated sikit yang perlukan huraian dan kena fokus. Jadi ini dah pukul 10.04. Untuk hari ini saya tak nak lebihkan masa. Cukup sampai pukul 10 insyaAllah. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada nawaqidul wudu'. Perkara-perkara yang membatalkan wudu'. Perkara-perkara yang membatalkan wudu'. Okay, hari ini kita berhenti awal sikit. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Saya macam nampak soalan di ruang komen. Okay. Kalau kita tak sebut sahaja aku, tapi sebut aku. Mesti kena sebut sahaja aku. Itu nama dia qasad. Sahaja aku. Ini menyehajakan amalan tersebut. Mesti kena sebut sahaja aku. Kalau aku mengangkat, itu tak lafaz yang tak menyebut, lafaz yang tak menunjukkan sahaja. Kalau sahaja aku, ini perbuatan yang sengaja dilakukan. Itu ada beza tu. Ada soalan lain? Berkenaan wuduk? Wuduk. Taklah jawab. Kau Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya bahagian mandian, yang mandian wajib yang melahirkan tu ataupun mandi wiladah kan. Kalau bagi setengah orang kan dia tak tahu ada mandian yang melahirkan tu. So macam mana dia nak kena qada ke ataupun macam mana? Oh, maknanya dia tak mandi wiladah. Ada setengah orang dia tak tahu benda ni. Okey, kalau tak tahu, bila dia tahu, dia wajib mandilah. Kerana selagi dia tak mandi, maka dia berada dalam keadaan hadas besar. Wajib dia mandi. Boleh puan? Okey, faham. Masih Ustaz. Okey. Ada lagi mana tadi? Niat mandi wajib yang mudah disebut. Saja aku mengangkat hadas besar. Dah. Saja aku mengangkat hadas besar dalam hati ketika kena air kita niat saja aku mengangkat hadas besar. Itu paling minimum lah. Saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu lebih baik lah. Sama ada haid ke, nifas ke, wiladah ke, maka dia kena sebut saja aku mengangkat hadas besar. Kalau nak khususkan saja aku mengangkat hadas besar kerana haid, kerana wiladah, disebutkan sesuatu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Okey. Kemudian apa tadi saya terlintas tadi cakap? Dia ada beza di antara mandi wiladah dengan mandi nifas. Okay. Kalau orang tu tak keluar darah, ni permasalahan tentang wanita, kalau dia tidak keluar darah selepas daripadanya, tempoh nifas ini sekurang-kurangnya 1 lahzah yang keluar darah lepas daripada melahirkan,
kebanyakannya 40 hari dan maksimumnya 60 hari lepas daripada itu dikira darah istihadah. Jadi kalau tak keluar langsung darah, maka wajib dia mandi kerana mandi hadas besar kerana melahirkan. Dipanggil wiladah tadi, kerana melahirkan. Boleh ke tak Ustaz kalau mandi hadas besar tak payah mandi belah kiri dan kanan, terus mandi seluruh anggota badan? Boleh, itu sunat sahaja. Cara tu adalah cara yang sunat. So, kalau seorang itu kerja bengkel kereta, tangan dia sentiasa kotor, penuh dengan minyak hitam, walaupun sudah dibasuh, tetapi kesan tu masih ada. Okey, soalan saya, sah ke seorang tu boleh mengambil wuduk atau mandi hadas besar? Soalan ni, saya tak faham. Soalan saya, sah ke seorang itu bila mandi, bila mengambil wuduk atau mandi hadas besar? Okey. Tetapi kesan dia tidak menjadi masalah. Yang penting jangan zat. Zat ni macam mana? Contohnya macam kita main pen kan? Pen tu kita conteng tangan kita kan, kita basuh. Dia kesan, dia bukan zat. Kalau zat ni dia boleh dirasa. Zat ni adalah sesuatu yang boleh dirasa lah, yang boleh dipisahkan. Itu namanya zat. Tapi kalau kesan, ianya tidak menjadi masalah. Kalau orang yang buat kerja kotor-kotor tu kan, dia dah basuh semua, tapi ada kesan hitam, maka itu dimaafkan. Tapi kalau dia ada zat yang boleh terhalang air daripada kena kulitnya itu, maka itu tidak sah. Boleh, tak ada masalah. Niat saja aku mandi wajib, saja aku mengangkat mandi hadas besar pun boleh. Hadas besar tu adalah mandi wajib lah. Ambil wuduk pakai seluar pendek, sah lah. Ambil wuduk tak pakai apa-apa pun sah juga. Cuma bila kita sedang mengambil wuduk, itu sedang buat ibadah. Jadi kalau kita buat ibadah, di mana kita hadapkan ibadah kita? Di hadapan Allah Ta'ala. Jadi adakah kita tak malu dengan Allah, kita sedang beradab dengan Allah dalam keadaan diri kita yang sedemikian? Dengan orang yang bertetu, sah tak wuduknya? Okey? Sah wuduknya jika tetu itu tidak boleh ditanggalkan yang boleh memudaratkan dirinya. Hukum tetu ni, kalau dilihat pada segi keumumannya, tetu ni kalau nak menghilangkannya, ia akan mendatangkan darurat. Akan datangkan mudarat, maaf. Darurat, mudarat ni lebih kurang, jadi tersalah. Mudarat, ia akan mendatangkan mudarat. Dan tatu ni adalah satu yang diletak di dalam bahagian dalam. Pada asalnya ianya tidak sah, tetapi kerana nak menghilangkannya itu akan mendatangkan mudarat kepada tubuh badannya itu, maka ianya diperbolehkan dan wuduknya dikira sah. Tapi kalau ada cara, sampai sekarang kalau dilihat cara untuk menghilangkan tetu ini pasti menggunakan kos yang banyak dan juga boleh memudaratkan badan, maka itu tidak dikira sesuatu yang mudah untuk menghilangkan tetu. Jadi sah hukumnya. Mandi janabah pun hukumnya sah. Ada lagi soalan? Tak ada? Wallahu ta'ala alam. Jika tak ada soalan hari ini, kita berhenti awal sikit. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Jangan risau, kita akan habiskan juga kitab ni perlahan-lahan. Sebab kita PKP lama lagi kan. Bergembiralah kita dengan belajar ilmu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, jauhkan kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadikanlah doa kami diterima dan jadikanlah hati kami khusyuk untuk menghadap kepadamu setiap masa kami dengan izinmu ya Allah. Ya Allah, berkatilah ilmu kami, bukakanlah kefahaman kepada kami, jadikanlah kami daripada golongan yang mendapat ilmu yang manfaat dan beri manfaat kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.
Alhamdulillah. Jadi sampai di situ sahaja untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Ada masa dan hari yang sama, Sabtu dan Ahad. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya, Rek, insyaAllah. Mesej. Assalamualaikum. Esok insyaAllah